Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video, ayo kita tonton. Kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Kita kena faham sebagai orang yang berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab sekarang ni tengah bergoncang akidah lain. Polemik rang undang-undang mufti wilayah Asy'ariyah wal Maturidiyah duk kecoh sekarang ni. Duk orang tengah duk bahas. Ahli agama duk bahas ni, orang awam dia tak nampak, tak faham. Jadi kita kena faham sebab kita ni ahli sunnah wal jamaah. Siapa dia ahli sunnah wal jamaah? Orang yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah artinya orang yang mengikut dua orang ulama yang besar. Nama dia Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu imam kita. Itu ketua kita, pemimpin kita dalam bab ilmu tauhid. Dia setiap ilmu tu dia ada ketua. Macam kita pergi sekolah lah, ada pengetua. Setiap sekolah ada pengetua, kan? Jadi dalam subjek agama kita duk mengaji ni, dia ada ketua-ketua dia. Kalau dalam masalah ilmu fiqh, siapa pemimpin kita? Al-Imam Syafi'i. Sebab tu ada netizen dia komen kat dalam ni kan live ke apa kan. Dia kata apa? Kenapa fiqh kita ikut Imam Syafi'i, tapi tauhid kita tak ikut Imam Syafi'i? Itulah kata. Biar reti. Bahagian fiqh ya memang Imam Syafi'i, bahagian tauhid ada imam dia, bukan Imam Syafi'i. Imam dia apa? Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam ilmu tasawuf pula ada imam dia juga. Ilmu tasawuf siapa imam dia pula? Imam Junaid Al-Baghdadi. Bukan Imam Syafi'i semua sekali ilmu dah. Imam Syafi'i fiqh kan? Walaupun memang kita akui kealiman Imam Syafi'i dalam semua ilmu, tapi rujukan kita dalam masalah fiqh Imam Syafi'i, dalam masalah tauhid Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dalam masalah tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi, dalam masalah tajwid kita ikut siapa? Imam Surau Nurul Huda. Boleh tak ikut dia kalau dia ngajar lah. Tapi pemimpin dia dalam ilmu tajwid ialah Imam Hafs an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah. Yang kita duk baca qiraat yang kita baca ni, itulah guru kita, itulah imam kita, Imam Hafs an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah. Sebab tu kita baca Maliki Yaumiddin. Ada qiraat lain dia baca gini, Maliki Yaumiddin. Ma tu dia pendek, kan? Ada qiraat, tapi itu imam lain, itu qiraat lain, kan? Jadi maknanya setiap ilmu ni dia ada pemimpin-pemimpin dia, ada imam-imam dia. Jadi kita kena kenal lah imam, kan? Kita kena kenal, tahu mana pemimpin kita. Akhirnya bila kita tak kenal imam, guru kita, tak kenal manhaj ilmu, apa bahayanya? Kita terdedah dengan kesesatan, kita terdedah dengan salah memilih. Kalau salah masalah fiqh boleh tahan lagi lah, sebab dia ibadah je. Tapi kalau salah dalam masalah tasawuf pun boleh tahan lagi, sebab dia masalah akhlak. Tapi kalau salah masalah akidah, dia gimana? Dia akan jadi kafir. Jangan main-main. Ni banyak ni ajaran sesat sekarang ni, makin berleluasa dah, macam-macam, satu-satu. Dan kita jangan nampak sesat tu duduk dekat contoh JSB je ke, ataupun Syiah je ke, ataupun apa-apa namalah, Hayah Pin, Hayah Pun, Hayah Pan ke apa, kan? Tapi jangan kita lupa Islam liberal pun sesat, Islam sekular pun sesat. Sampai kata semua agama sama, semua agama baik. Sesat tu. Batal kalimah la ilaha illallah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah semata-mata Islam. Mana boleh terima agama lain? Sampai mengatakan agama lain pun baik, agama lain pun betul. Rosak akidah. Nampak? Tapi kalau orang tak faham ilmu akidah ni, ilmu tauhid ni, dia mudah terjerumus kepada benda-benda macam ni. Kan? Habis dia tak sedar bahawa dia rupanya dah duduk dalam kelompok sesat tanpa dia sedar. Dan bila dia mati, duduk dalam neraka selama-lamanya. Sebab apa? Tak sah iman, tak sah akidah. Sebab tu jaga-jaga. Sebab tu ilmu ni penting. Baiklah, kita sudah pun mendengarnya ya, beberapa ulasan saya. Pertama, jika imam dalam hal akidah boleh diikut dua orang, iaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kenapa imam dalam bidang fiqh
hanya boleh ikut seorang saja. Yang ini Imam Asy-Syafi'i. Kenapa tak ikut dua orang juga? Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik ke, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ke? Kenapa ada kriteria yang berbeza-beza? Kan? Sebab kalau kita kaji Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ada perbezaan dalam mazhab akidah mereka itu. Jadi kalau perbezaan itu boleh diketepikan sehingga boleh ikut dua-dua imam sekali, maka kenapa dalam bidang fiqah tak boleh diketepikan perbezaan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik misalnya, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal misalnya? Kenapa tak boleh ikut 2-3 orang imam sekali dalam bidang fiqah? Dan kemudiannya apabila masuk dalam tasawuf, okey, apabila masuk dalam tasawuf, apa jadi dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah? Sebelum ni kan biasa kita dengar ahli sunnah wal jamaah ikut definisi mereka ini ialah bertasawuf dengan tasawufnya Imam Al-Ghazali. Sekarang ni Imam Al-Ghazali dah macam dah ke tepi, tiba-tiba masuk nama Imam Junaid Al-Baghdadi pula, okey, rahimahullah. Kenapa sedemikian? Apakah kerana Imam Al-Ghazali wafat tahun 505 Hijrah. Dia bukan salafus soleh. Jadi mereka ni pun terpengaruh, terikut-ikut dengan manhaj kita, manhaj kami yang nak ikut para imam dari zaman salafus soleh, maka mereka pun menggunakan nama Imam Junaid Al-Baghdadi yang wafat tahun 297 Hijrah, atau satu pendapat lain wafat tahun 298 Hijrah. Saya kata menggunakan sebab mereka ni sebut je nama Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Junaid Al-Baghdadi, sebut je, bukan kaji pun kitabnya tu, bukan ajar pun. Sebagai contoh, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kitab Al-Umnya ada ajar kat Malaysia ke? Ada jadi silibus ke? Di sekolah ke, di universiti ke, di masjid-masjid ke? Tak ada kan? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kitabnya Al-Ibanah, Al-Usul Ad-Diyanah, kitabnya Maqalatul Islamiyin, ada ke dia ajar? Tak ada kan? Jadi sebut saja. Okey, itu perkara pertama. Perkara kedua yang lebih serius, kalau kita dengar Ustaz Syakir Nasuha mengkafirkan aliran-aliran orang-orang yang berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah. Para penonton yang dirahmati Allah, bezakan antara sesat dan kafir. Bezakan antara kafir dan sesat. Kafir ialah apabila seseorang itu atau kumpulan itu atau aliran itu menolak, mengingkari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang jelas. Mereka mengingkarinya. Sebagai contoh, antara aliran yang dikafirkan oleh majoriti pada zaman salafus soleh dulu ialah satu aliran yang namanya Jahmiyah. Jahmiyah ni menafikan semua sifat-sifat Allah. Mereka menafikan semua sifat-sifat Allah. Maka apabila mereka menafikannya, mereka telah menafikan sekian banyak ayat Quran dan hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Okey, mereka beriman kepadanya pun tidak, takwil pun tidak, mereka menafikannya. Maka kerana itu, sebahagian besar para imam zaman salafus soleh mengkafirkan Jahmiyah. Adapun aliran-aliran lain seperti Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah dan sebagainya, mereka sekadar sesat ataupun dikatakan sesat, tidak dikatakan kafir. Kenapa? Apa bezanya? Kerana mereka ni masih beriman dengan ayat Quran dan hadis, tetapi ada tafsiran yang berbeza. Yang tadi tu, apabila sesuatu aliran, sesuatu kumpulan, sesuatu individu dihukum kafir, ialah apabila individu aliran itu menafikan, mengingkari ayat Quran ataupun hadis yang jelas. Okey? Adapun jika mereka tidak mengingkarinya, tetapi sekadar memiliki tafsiran yang berbeza, maka itu dihukum sesat. Dan sesat tidaklah kafir. Di sini mungkin ada yang kata, Ustaz Syakir ni salah sebut kot, tersasul kot. Tak, beliau memang sebut kafir. Beliau sebut beberapa kali dan di akhir tu beliau sebut apa? Dia masuk neraka selama-lamanya. Maka hanya orang kafir saja yang masuk neraka selama-lamanya. Okey? Bila saya kata salah tafsiran, sebagai contoh aliran Islam liberal masa kini yang Ustaz Syakir Nasuha pun ada sebutkan, di mana mereka ni berpendapat semua agama adalah sama. Kan? Mereka faham, mereka tahu ayat 19 surah An-Nisa tu, bahawa sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam kan. Tapi mereka memahami Islam dari aspek bahasa, dari aspek lughah, yakni Islam ialah peace ataupun selamat. Jadi mana-mana agama yang
Sebenarnya bagi mereka semua agama pun promote peace, menganjurkan suasana aman damai, suasana selamat. Maka sebab itu mereka mentafsirkan sebuah agama sama. Mereka tahu ayat ke-19 surah Ali Imran tu hanya perkataan Islam je tu mereka tafsirkan dari aspek lughah, dari aspek bahasa, bukannya dari aspek istilah ataupun aspek syariah. Kita faham dari aspek syariah bahawa apabila disebut Islam ialah rukun Islam yang 5 kan, hadis yang masyhur. Apabila Jibril AS datang menjelma sebagai manusia lalu bertanya kepada Rasulullah, apakah itu Islam? Rasulullah pun menjawab 2 kalimah syahadah, solat 5 kali sehari, mengeluarkan zakat, berpuasa bulan Ramadan dan juga melaksanakan haji bagi yang mampu. Ini Islam dari sudut syariat. Tapi mereka faham Islam dari sudut bahasa yang ini peace ataupun selamat ataupun salam, something like that. Jadi ini tafsiran yang berbeza. Maka kita kata Islam liberal sesat, tapi kita tidak mengkafirkan Islam liberal ya. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, ini adalah satu kesalahan yang sangat serius. Sebab kalau kita dengar tadi Ustaz Syakir Nasuha telah mengkafirkan sekian banyak umat Islam. Padahal kita ahli sunnah wal jamaah, ini manhaj kita, ini agama kita, ini aliran kita. Mereka yang berbeza kita kata sesat. Kita tidak mengkafirkannya. Okay, kita tidak mengkafirkannya tetapi sekadar kata sesat. Ada beza antara kafir dengan sesat. Apa bezanya tu? Kafir mengingkari ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang jelas, nyata. Sesat ialah perbezaan tafsiran. Mereka beriman dengan ayat tu, tapi mereka memiliki kefahaman tafsiran yang berbeza. Okay? Jadi sekarang ni kita dapat lihat bagaimana ada orang mendakwa imam, ikut imam, Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sekarang ni kita ambillah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kan. Apabila Imam Abu Hasan Asy'ari membicarakan perbezaan akidah dalam kitabnya Al-Ibanah, An-Usul Ad-Diyanah, dalam kitabnya Maqalatul Islamin, adakah Imam Abu Hasan Asy'ari mengkafirkan aliran-aliran yang berbeza atau sekadar berkata sesat atau sekadar menerangkan perbezaannya? Okey, itu saya kata tadi di awal, mereka ni sebut je nama imam, tak pun baca kitab. Mana ada Imam Abu Hasan Asy'ari mengkafirkan aliran-aliran lain? Kalau ada pun mungkin Jahmiyah, tapi aliran-aliran lain sekadar berbeza dan sesat kerana bukan ahli sunnah wal jamaah. Okey, dan di sini kita juga dapat lihat siapakah yang sebenarnya mudah mengkafirkan. Bukannya yang dituduh Salafi, bukannya yang dituduh Wahabi, tetapi mereka yang menyandarkan diri, mereka yang menempelkan diri kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Okey, maka perkara ini sebenarnya serius. Bila ada sahabat forward video tu, saya dengar mula-mula sekali terus terduduk. Wish, biar benar. Tak boleh beza antara kafir dengan sesat. Dan mula-mula saya ingat mungkin kita boleh takwil kot perkataan Ustaz Syakir Nasuha tu. Tapi apabila beliau berkata ya, mati duduk dalam neraka selama-lamanya, maka memang confirm kafir. Ya, memang confirm kafir di sisi beliau. Padahal di sisi kita hanyalah sesat kerana berbeza tafsiran. Okey, jadi demikianlah ulasan, riak dan kritikan saya. Berhati-hatilah dengan mereka yang menyandarkan diri kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah, padahal mereka memiliki akidah yang jauh berbeza daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka yang di Malaysia sekarang ni lah. Okey, saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.